Di sini bermaknanya dalam riwayat ni, bagi mereka dia panggil ada hadzaf mudhaf. Hadzaf mudhaf. Bahasa Arab, bahasa mana-mana ada lagu dia ada buah-buah tu. Untuk setiap waktu semaya. Kita kata ambil air semaya untuk semaya zuhur dalam waktu zuhur. Selagi dalam waktu zuhur tu ada, kita ambil air semaya tadi, semaya, air semaya tu sah. Boleh untuk semaya gapo pun. Semaya berapa kali nak semaya pun. Semaya fardu pun boleh. Dia buat gitu tu. Liwaqti kulli salatin. Bukan likulli salatin, tapi liwaqti kulli salatin. Sebab apa? Sebab dia kata kalau tak ada contoh lain, dia kata, kalau perhati dalam syariat ni, batal air semaya telah melakukan satu ibadat, lepas tu batal air semaya. Ada kalau lagu tu? Tak ada. Tak ada contoh. Sepatutnya. Tapi kalau hak berkait dengan waktu ada, dia kata. Misalnya Nabi SAW bersabda, Inna likulli salatin awalan wa akhiran. Setiap sembahyang ni ada awal, ada akhir dia. Mana ada awal, ada akhir. Ini menunjukkan waktu. Ayyuma imri'in ataupun rajulin adrakathu shalah. Mana-mana orang yang dah sembahyang. Dah sembahyang tu maksudnya masuk waktu sembahyang. Hak ni pun solat dia sebut, tapi maksudnya waktu sembahyang. Bila masuk waktu, maka jadi wajiblah atas setiap orang itu mengerjakan sembahyang dalam waktu tu. Makna dia kait dengan waktu dia ada. Begitu juga orang yang sapu khuf. Kalau orang bermukim untuk sehari semalam, orang musafir untuk 3 hari 3 malam. Bila habis waktu tu, dia batal dengan sedih. Dia kena buka lah khuf dia tu. Dia kena basuh pula kaki dia. Lepas tu baru pakai pula. Boleh pula untuk 3 hari pula kalau musafir. Mana dia berkait dengan waktu? Ada, kata dia. Itu kita tengok dalam syariat ni ada. Lepas tu kita tengok hadis pun ada juga. Kalau untuk setiap sembahyang, apa ada hadis lain tu kata untuk setiap waktu sembahyang. Nak pakai hak mana? Lebih baik kita pakai hak tu. Itu pendapat dia. Itu pendapat dia. Tapi pendapat Imam Bukhari tidak gitu. Lebih mudah lah. Serupa juga dengan Imam Malik. Nota 114, cuba tengok. Hadis Fatimah binti Abi Hubaysh ini menurut Bukhari menunjukkan bahawa darah istihadah tidak najis seperti darah haid. Demikian juga pendapat Imam Malik. Kerana itulah wanita yang mengalaminya tidak boleh meninggalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab dia pada hakikatnya suci. Sebab dia tak boleh tinggal sembahyang, kata dia. Berbeza dengan wanita yang kedatangan haid, kerana haidnya yang kotor dan najislah, maka ia tidak dibenarkan bersembahyang. Sebab tu. Ni ada darah pun, dan darah tu tidak najis, tidak kotor, dia kena sembahyang juga. Dan bila tidak kotor, tidak najis, tak batal sembahyang. Dia buat gigit tu. Hadis ini juga menunjukkan Fatimah binti Abi Hubaysh adalah seorang mubtada'ah. Mu'tadah, seorang mu'tadah, yakni perempuan yang mengetahui waktu datang haidnya. Itu makna mu'tadah. Kita tidak nak bincang panjang lagi tentang haid ni, pasal dia ada bab dia. Cuma sepintas lalu, perempuan hak istihadah ni, dia ada 4 keadaan. Hak keluar darah istihadah ni, dia ada 4 keadaan dia. Yang pertama orang panggil mubtada'ah. Yang kedua mu'tadah. Yang ketiga mumayyizah. Dan yang keempat mutahayyirah. Dia ada 4 macam. Mubtada'ah, mula-mula mari kotor tu tak berhenti, darah mari macam tak tahu hak mana, hak darah haid, hak mana hak darah istihadah, tak tahu. Start mula-mula tu start dengan haid ke, darah istihadah dulu, lepas pada tu tengah tu darah haid ke, ataupun hak mana, tak tentu. Dia mula-mula mari, kita kata mari kotor lah, mula-mula tengok darah tu, terus lepas pada tu tak boleh nak tahu hak mana sebenar darah haid dia.
Itu orang panggil mubtada'ah. Mula-mula lagi, dia sudah kena dah penyakit. Itu mubtada'ah. Yang kedua mu'tadah. Ni mu'tadah ni maknanya sebelum daripada dia mengalami istihadah ni, pendarahan ni, penyakit ni, dia sudah ada dah kebiasaan ataupun ketetapan darah kotor dia ataupun darah haid dia tu mari. Misalnya di awal bulan ke, di tengah bulan ke, di akhir bulan ke, ataupun pada tarikh yang tertentu, 7 hari. Sekala dia mari 7 hari, tu darah haid dia sudah dia tahu dah. Lepas pada tu dia jadi penyakit, darah tak berhenti. Ini mu'tadah. Hak lagu ni, hak mu'tadah ni, lagu ni lah Nabi royaknya. Hak panjang lagi tu dalam bahik lah. Ni kalau mu'tadah ni, bila siapa masa hak skala tu mari, mu berhenti sembahyang. Kita kata 7 hari lah di awal bulan. Lepas pada 7 hari tu, darah ada lagi tu kira tidak darah haid lah. Sebab skala tidak keluar pada masa tu. Ni perempuan hak sudah jadi tetap lah, sudah ada kebiasaan dia. Lepas pada tu kan istihadah. Bila istihadah tak boleh tinggal sembahyang, kena sembahyang. Itu orang panggil mu'tadah. Yang ketiga mumayyizah. Mumayyizah ni maknanya perempuan yang dapat membezakan darah dia. Hak ni darah haid, hak ni tidak darah haid. Dia boleh membezakan melalui warna ke, ataupun melalui rasa ke. Dia rasa sebelum hari darah haid tu dia mulah perut ke, misalnya kita kata, ataupun sebaliknya, sebelum mari hak penyakit tu dia mulah perut ke. Kalau mari darah haid tak biasa je, dia boleh cek, dia ada tanda bagi dia sendiri. Itu orang panggil mumayyizah. Yang keempat mutahayyirah. Mutahayyirah ni perempuan yang kebingungan. Perempuan bingung, dia tak boleh nak tentu melalui warna, melalui rasa pun dia tak boleh nak tentukan darah gapo ni. Dan dia tak tahu juga kebiasaan dia tak tetap. Dia haid dia tu tak tetap. Kadang mari awal bulan, kadang mari tengah bulan, kadang mari hujung bulan. Jadi dia nak kata mana, nak kata mengikut kebiasaan, dia tak ada kebiasaan. Itu bingung tu. Jadi bingung, dia nak agan. Dia ada hukum sendiri-sendiri tu dalam bahik lah. Kita tidak nak panjang sini. Kalau mubtada'ah lagu mana hukum dia. Lepas tu mazhab pula. Ni pendapat, ni banyak pula pendapat tu pula situ tu. Jadi tak apalah, setengah-setengah orang kata duk cara kohik panjang lebar gitu mana. Tak leh, benda ni ibadat hidup. Hidup kita ni agama ni mana kena cara benda ni. Apa kalau sembahyang pun tak sah nak agama. Hak tu paling besarnya. Gol lain tu tidak semua orang mengalami. Kalau perempuan ni boleh katakan semualah mengalami benda ni. Dan di sini ada kaitan dengan ibadat dia tu. Kalau gol lain dia nego. Bukan semua perempuan nego. Nak tahu hukum nego. Mengetah, perempuan mengetah ke? Dia tidak jadi menteri besar ke, tidak jadi hakim ke? Dia hak kebanyakan hak ni dah berkait dengan ibadat. Dengan sebab itu penting dia kena tahu dia tu siapa. Mubtada'ah ke, mu'tadah ke, mutahayyirah ke, mumayyizah ke, siapa? Dia kena tahu. Dengan sebab itu anak-anak kita penting benar kita kena ambil berat. Ambil berat lagu mana? Bila dia mari kotor tu, kalau boleh tanda, kalau boleh ingat tak apalah, tak tanda pun. Ni start dia mari. Tak cara lah darah haid ke darah istihadah ke, tapi mula-mula nampak darah lah, kira-kira je. Lepas tu kalau dia sudah jadi kebiasaan dia awal bulan ke misalnya, tak apa, itulah adat dia. Akan datang boleh, kalau berlaku gini boleh pakai hak ni. Kalau dia ni lagu lain, kena ambil tahu lalu. Takut-takut dia mula-mula mari tu tak berhenti darah, tak tahu hak mana haid, hak mana istihadah, apa boleh jadi berlaku. Dengan sebab itu kena tahu, ambil berat daripada awal lagi. Dan pengajaran agama memang tinggilah. Agama kita dia ajar bila anak-anak perempuan tu mari kotor, ibu bapa ni ambil berat selalu, royak ke dia. Lepas tu dia sudah jadi balik dah lah, balik wajib dah lah, dari segi sembahyang,
Dari segi kalau dia melakukan dosa, dia menanggung dosa. Kecuali dalam bab jenayah,